Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada dua isu yang telah didedahkan oleh Malaysia Today yang hari ini dibahas dan dipertikai oleh beberapa orang. Kes yang pertama ialah kes rasuah Tok Mat. Kes yang kedua ialah tentang derma 2.6 bilion dari Putera Arab Saudi. Jadi, Malaysia Today telah dedahkan dua perkembangan baru ataupun rahsia yang selama ni tidak diketahui oleh umum, dan hari ini mereka bahas dan pertikai dan memberi andaian atau pandangan masing-masing berpandu kepada apa yang mereka memahami, tapi yang sebenar mereka tidak faham. Kes Tok Mat. Mereka kata kes ni dah tutup. Sudah diklasifai NFA, no further action. NFA, no further action, tidak semesti tidak bermaksud kes ni dah tutup. Ia hanya bermakna tidak ada tindakan selanjutnya. That's all. No further action. Tidak ada tindakan selanjutnya. Tapi kes itu masih terbuka. The file is not closed. Dan bila-bila masa sekiranya bahan bukti baru diperolehi atau bukti baru timbul, maka kes tu boleh disiasat selanjutnya. The file is not closed. The investigation is not finished. NFA cuma bermaksud mereka rehat sebentar. Rehat sementara hingga wajar untuk perkara ni diteruskan. Ini sama juga macam bila kita discharge not amounting to acquittal, DNAA. DNAA tu bukan charge tu ditarik balik, ataupun bukan kita didapati tidak bersalah. Dia hanya maksudnya ialah charge tu digantung sementara, tapi charge tu masih ada. Charge tu tidak digugur atau ditarik balik. Cuma satu masa kelak mungkin pihak pendakwa boleh teruskan charge dan kita dibicarakan. Saya sendiri ada 4 charge yang tidak ditarik balik, tidak digugur, tapi DNAA. Bila DNA itu maknanya charge tu bergantung. Tapi kalau pihak pendakwa misalan saya balik ke Malaysia dan mereka rasa mereka nak teruskan dengan charge, saya boleh dibawa ke mahkamah dan terus di-charge. Dan oleh kerana I have not been discharged, saya tidak di-discharge, maka mereka tak perlu charge saya sekali lagi. They don't have to charge me again. Dia orang tak perlu tangkap saya, arrest dan charge sekali lagi. Cuma charge yang sudah ada, saya telah pun ditangkap, charge yang sedia ada, just continue, teruskan perbicaraan. Continue with the trial. That's all. So, persepsi bahawasanya Tok Mat ni telah didapati tidak bersalah ataupun kes tu sudah digugurkan ataupun file sudah ditutup dan dikuburkan is not true. The file is still open. Kes tu masih dianggap dalam siasatan. Siasatan belum tamat, dan sekiranya pihak SPRM nak teruskan kes terhadap Tok Mat, maka Tok Mat bolehlah ditangkap dan di-charge dan dibicarakan di dalam mahkamah. And oleh kerana bila cerita ni mula-mula keluar, banyak kita tak tahu. Misalan sekarang ni kita sudah tahu ada tokek Cina. Nama dia sudah tahu. Dan statement dia pun telah diambil. Tokek Cina beri 10 juta rasuah ataupun duit bawah meja kepada Tok Mat. Dan Tok Mat pula
pindah duit ini, transfer duit ini ke London melalui satu syarikat. Dia syarikat tukar wang lah, money changer. Dan duit tu telah dimasuk ke dalam bank. Satu bank di England. And nama bank tu dengan nombor akaun sudah ada. Jadi, the money trail is there. Maknanya, toke Cina bagi 10 juta kepada Tok Mat. Tok Mat bagi 10 juta tu kepada money changer. Money changer tu transfer duit tu kepada bank di England. Account number pun sudah ada. So, sekarang ni tidak ada apa-apa yang menghalang SPRM dari teruskan charge. Satu charge ialah terima rasuah. Sebab toke Cina tu apabila bayar 10 juta telah menerima tanah balak dan tanah untuk kelapa sawit. Jadi there is an exchange. You give 10 million, you receive land. So it's clear. Maknanya duit ni ialah untuk tanah tersebut. So maknanya is not derma ke, present ke, angpau ke, is a bribe. Clear. Is a bribe. And kalau Cina ni tak terima apa-apa, boleh kita katakan ini satu derma kepada politik ke untuk pilihan raya. Tapi toke Cina ni bagi 10 juta dan terima balasan, iaitu tanah balak and tanah untuk kelapa sawit. And that same money was given to money changer. Money changer pun ada buat surat pengakuan yang dia terima duit tu. So, the money changer confess yang dia terima duit and dia transfer kepada bank di England, account number sekian-sekian. Berdasar kepada bukti, based on evidence, there is no escape for Tok Mat. Isu dia, SPRM tidak meneruskan kes ini setakat ini, belum lagi tangkap dan charge Tok Mat setakat ini, tidak bermaknanya kes tu sudah digugur atau Tok Mat tidak bersalah. Itu nombor satu. Kes nombor dua berkenaan dengan derma 2.6 bilion kepada Yayasan 1MDB. Ialah mereka kata, Mahathir sendiri kata, siapa yang gila nak bagi derma sampai begitu banyak. Yang sebenar derma tu hanya 680 juta US, ya. Dalam masa yang sama, in the same period, Arab telah bagi 150 bilion US derma ke banyak negara di merata dunia dan pemimpin-pemimpin negara, bukan saja kepada negara tapi pemimpin negara, dan derma itu untuk mereka guna cara mana mereka nak guna untuk kebaikan negara itu atau kebaikan pemerintah. Bermaknanya the government in power or the leader in power. That's up to them. Mereka beri derma tanpa syarat. 150 bilion US yang mereka beri, putera Arab Saudi beri kepada Najib. Tak sampai pun 1 bilion 680 juta sahaja. Jadi apa yang pelik? Jadi timbul kata orang gila saja yang akan derma. That one is satu kenyataan tidak berasas. Without substance. And mereka kata ini satu under the table, satu secret deal. Tidak. Pada 8 September 2010, Najib telah bangkit perkara ni di mesyuarat Jemaah Menteri Cabinet Meeting. Dan cuma Zaid Hamidi dan Hishamuddin Hussein sahaja yang tidak hadir. Lain semua hadir, termasuk Timbalan Perdana Menteri semasa itu, Muhyiddin Yassin. Mereka dimaklum tentang derma dari putera Arab Saudi, dan Najib telah pun kata the first tranche, bahagian yang pertama telah pun diterima, dan ada beberapa lagi jumlah, a few more tranches akan diterima selepas ini. Dan Kabinet dimaklum dan Kabinet meluluskan derma tersebut. Dan kalau mengikut Mahathir, ini Mahathir sendiri cakap, keputusan Kabinet bermaknanya is collective responsibility.
keseluruhan ahli kabinet atau jemaah menteri bertanggungjawab atas keputusan. Jadi kita tak boleh kata ini kabinet telah setuju tapi Perdana Menteri seorang atau Najib seorang sahaja yang bertanggungjawab. Kalau macam tu tak perlu kabinet. Baik kita ada Perdana Menteri, full stop. No need kabinet. Sebab akhirnya apa saja keputusan kabinet, Perdana Menteri yang bertanggungjawab alone, seorang diri. So if the Prime Minister is solely responsible, seorang diri bertanggungjawab, maka forget about having a cabinet. We just have a Prime Minister and he runs the country. Dia buat keputusan. Jadi dia buat keputusan seorang, dia maknanya bertanggungjawab seorang. Tidak ada orang lain perlu share tanggungjawab. In this case, oleh kerana kita ada kabinet, ini dibentang oleh Perdana Menteri. Maklumat ini dimaklumkan oleh Perdana Menteri, tetapi kabinet berhak untuk tolak ataupun setuju, dan sekira tolak maka Najib tak boleh buat apa-apa. Kalau mereka setuju, maka mereka sama-sama bertanggungjawab di atas keputusan kabinet. Jadi yang kata, yalah Najib Perdana Menteri, takkanlah kabinet. No. Pasal dalam kabinet tu ramai orang anti Najib juga. Muhyiddin Yassin sebagai satu contoh. Dan beberapa orang lagi semasa tu, tahun 2010, ramai yang tidaklah boleh katakan pro Najib atau fanatik Najib. And the fact that tahun 2015, 5 tahun kemudian, 5 tahun selepas keputusan dibuat, mereka pura-pura macam mereka tak tahu menau. Ini Najib buat, saya pun tak sedar, saya pun tak tahu, saya pun tak terlibat. Itu satu pembohongan besar. Mereka yang luluskan. Soalannya dibentang oleh Najib beside the point. Najib bentang, kabinet lulus atau tolak. Dan sekarang ni kabinet bukan saja mengetahui isu ini, tapi telah meluluskan. Dan 5 tahun kemudian, tahun 2015, mereka pura-pura macam, saya pun tak sedar. Saya pun tak tahu perkara ni. Ini Najib lah buat. Jadi mereka ni yang sebenar nak fix Najib. Pretend they don't know. Pretend they're not involved. Buat macam Najib seorang buat ni. Yang kita lain tak tahu menahu, tak terlibat langsung. Itu nampak sangat satu malafide, niat tidak baik oleh beberapa ahli kabinet. Dan kemudian kita tengok mereka semua keluar, join parti lain, buat parti baru, dan join pembangkang untuk menentang kerajaan. So maknanya dari dulu lagi memang dia orang niat nak menentang UMNO, menentang Najib, menentang kerajaan. Mereka nak cari alasan supaya taklah nampak macam mereka ni katak. Mereka ni maknanya keluar kerana dibeli, tapi atas kononnya prinsip. Oleh kerana Najib buat perkara yang tak baik dan Najib buat tanpa pengetahuan dan tanpa persetujuan kita. Itu saja. This is all politics. Dan kalau mereka tak guna isu itu, ada banyak isu lain mereka akan timbulkan. Ada kebenar atau direka, asalkan isu itu nampak macam diorang ni membuat sesuatu ataupun bertindak berdasar kepada prinsip kononnya. That's a political game. Dan mereka tanya, sebab apa baru hari ni keluar dah 12 tahun? Baru keluar kertas kabinet menunjukkan yang 2.6 bilion tu ialah derma dari Arab Saudi atau putera Arab Saudi. Sebab apa tak bawa keluar lebih awal? Cabinet papers termasuk mesyuarat Exco, siasatan oleh polis, siasatan oleh SPRM, ini automatic classified rahsia. Dan sekiranya sesiapa memperolehinya, memilikinya in possession ataupun mengedar, mencetak, publish dalam website ataupun mana-mana, itu sudah menjadi satu jenayah. Dan
kita boleh ditangkap dan dimasukkan ke dalam jail. Walaupun saya misalnya duduk luar Malaysia dan saya mencetak dan mengedar kertas kabinet tersebut, mesti ada orang yang download, ada orang yang print, ada orang yang forward. Mereka akan lakukan kesalahan juga. Dan walaupun mereka kata saya hanya terima dan saya pas kepada kawan saya, atau benda tu dihantar ke saya hanya print saja, it's still a crime. You akan masuk penjara. Tapi baru-baru ni the cabinet papers were declassified. Bermaknanya taraf rahsia is been removed. It's no more rahsia. Walaupun kertas kabinet tu chop rahsia, tapi juga dicop bahawasanya is declassified. Once it's declassified, misalnya katalah laporan peristiwa 13 Mei. Once it's declassified, kita boleh cetak, kita boleh edar, kita boleh print benda tu and bercerita tentang itu. So the declassification of the kertas rahsia, iaitu mesyuarat kabinet pada 8 September 2010, membenar kita mencetak. Dan memang bukti bahawasanya derma 2.6 bilion telah dibentang di mesyuarat kabinet. Now, sekiranya ada jemaah menteri, cabinet members semasa itu yang nama mereka disebut di dalam cabinet paper, sekiranya mereka nak nafilah. Beritahulah yang cabinet paper tu salah. Mereka yang sebenar tidak hadir ataupun tidak ada mesyuarat yang 8 September 2010 yang membincang derma 2.6 bilion tersebut. Declare lah that no such meeting was held ataupun the cabinet paper is fake. Tapi tak ada orang seorang. Mereka semua diam sebab mereka tahu memang benda ni benar. And the issue, why benda ni tak dibangkit di mahkamah? Kalau betul lah ini yang berlaku, sebab apa? Perkara ni telah dibangkit di mahkamah. Hakim tahu kes ini. Cuma rakyat Malaysia ni, mereka tak follow detail. Yang sebenarnya, banyak detail tentang perbicaraan Najib dan kes 1MDB, kes SRC dan sebagainya, banyak telah dilapor di dalam surat khabar. Orang malas baca, orang malas follow. Saya seorang je yang follow detail. Dan bila saya follow detail, apabila saya terbaca yang perkara ni 8 September 2010 telah pun dibangkit di mesyuarat kabinet, ahli kabinet telah diumum dan dimaklumkan dan telah melulus. Saya cari kertas tersebut. Orang lain tak kisah, yang reporter-reporter ni yang separuh masak ni ramai ni. Cakap banyak, termasuk aktivis-aktivis UMNO yang banyak bercakap, cakap ini, cakap itu. Tapi sekarang baru dia sedar tentang kertas kabinet, oleh kerana Malaysia Today telah keluarkan cerita. Sebelum ni mereka pun tak sedar, tak tahulah mereka buat apa. Kononnya aktivis, tapi banyak perkara mereka tak mengetahui. Dan sekarang ni bila kita cerita, barulah mereka bercerita. Tapi mereka tanya pula, sebab apa ni Raja Petra duduk backing Najib? Sebab apa pula Raja Petra ni keluarkan cerita cabinet papers ni dan nampak macam menyokong Najib pula. Apabila kita hentam Najib, dia marah. Apabila kita defend Najib, kita backing Najib pun dia marah. So apa benda orang UMNO ni nak? Saya pun tak faham. Kita buat ini pun tak boleh, buat itu pun tak boleh. Nampaknya kena mereka saja yang buat. Tapi mereka tak cukup otak untuk buat ni semua. Cuma kita saja, Malaysia Today, yang keluarkan semua cerita ni. So the point is, banyak ni telah dibangkit di mahkamah. Actually benda ni bukan satu rahsia ataupun letupan. No, it's a 1-year-old story tentang mesyuarat 12 tahun dulu. Dan bukti ada, kertas ada, mahkamah pun tahu perkara ni. Tapi the problem macam kes SRC tu.
hakim dia terlibat. Semasa perkara ini berlaku, hakim terlibat. Hari ini dia pula menjadi hakim. Seorang hakim yang terlibat di dalam sesuatu kes tak boleh jadi hakim. Dia boleh dianggap sebagai prejudice sebab dia sudah tahu cerita. Bermaknanya apa benda pihak pembela atau pihak pendakwa, apa saja mereka cakap, hakim tak payah dengar dah. Hakim, saya tahu dah, saya ada di situ semasa tu, tak payahlah awak cerita apa-apa. Even kalau you kata apa sekalipun, I tak mau dengar sebab I already know the story. Tak boleh. Hakim kena dengar cerita fresh. Hakim tak boleh tahu latar belakang. Hakim kena dengar hujah-hujah dari pendakwa dan hujah-hujah dari pihak pembela, the prosecution and the defense. So hakim has to form an opinion, kena buat keputusan berdasar kepada bukti yang dibangkit di mahkamah, bukan berdasar kepada cerita dulu yang you hadir atau yang you terlibat. So hakim ni conflict of interest dan banyak perkara yang hakim tolak. Tapi hakim yang sebenar tak boleh tolak. Hakim kena benar. Sekira bukti ni boleh katakan very crucial, bukti ni penting untuk membantu pembelaan, dia tak boleh tolak. And misalnya isu SRC, bukan Najib yang form SRC. SRC ni cadangan Maybank. Maybank yang cadang, bukan Najib yang cadang. And Maybank cadang SRC. Semasa itu, hakim yang terlibat di dalam perbicaraan SRC ini, dia boleh dianggap sebagai penasihat undang-undang, counsel kepada Maybank. Jadi, sekiranya Maybank yang mencadang penubuhan SRC dan kita boleh anggap sebagai penasihat undang-undang, hadir dan tidak bantah. Sebagai penasihat undang-undang, beliau perlu beritahu perkara ni boleh buat ke tak boleh buat, wajar ke tak wajar. So this thing was proposed by Maybank. The legal counsel for Maybank allowed this thing, maknanya did not protest. And hari ini dia pula menjadi hakim dalam perbicaraan SRC. So memang conflict of interest dan memang benda ni tak boleh. You were involved. Dari segi apa sekalipun, you hadir di dalam mesyuarat, you terlibat di dalam keputusan mesyuarat. Dan hari ini you menjadi hakim dan Najib dibicara atas kes SRC. It's totally conflict of interest. Tak ada dalam dunia satu hakim yang status begini akan dibenarkan mendengar kes. Tapi hakim tu tidak recuse. Hakim tu tidak tarik diri. Hakim tu tidak declare yang saya ni ada kepentingan, maka saya tak layak menjadi hakim. So banyaklah. Kalau kita kata sebab apa benda ni tak bentang, sebab apa hakim tak tahu, hakim tahu, cuma hakim tak mau bertindak. Dan in fact, to start off with, that hakim should not be a hakim, especially dalam kes SRC. Assalamualaikum, salam sejahtera.